Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM. Untuk bab yang ketujuh, graf dan gerakan matematik tingkatan 4. Sebenarnya graf dan gerakan ni pelajar dah belajar masa di tingkatan 2. Di tingkatan 2 dan pelajar dah belajar dalam subjek sains, untuk pelajar yang ambil subjek fizik, tajuk ni lebih mudah. Kita pergi kepada graf dan gerakan. So pelajar akan belajar dua, jarak masa, graf jarak masa dengan laju masa. So laju kita guna V lah. Masa dia akan guna T lah. So nak dapat laju sama dengan jarak S bahagi dengan masa. So apa sahaja dibahagi dengan T mesti ada perkataan kadar. So kadar perubahan jarak. Jadi jarak. So laju kadar perubahan jarak. So lagi satu pelajar akan belajar pecutan lah. Pecutan ni A. Pecutan sama dengan laju bahagi dengan masa. So laju bahagi masa, apa sahaja dibahagi dengan T mesti ada perkataan kadar. So kadar perubahan laju. So biasa bila belajar bab ni dia akan jumpa dua ni lah. Kadar perubahan jarak, kadar perubahan laju. Dua graf yang pelajar belajar So cikgu ulang cikgu recall balik. So dekat sini jarak, unit dia biasanya meter lah, melawan masa. Unit dia saat lah. So kecerunan dekat sini, ni kecerunan ni adalah laju. So apa dia laju? Kadar perubahan jarak. Lagi satu graf pelajar belajar, graf laju masa. So laju ms negatif 1 biasanya masa. Unit dia saat. So kecerunan dekat sini ni adalah pecutan ataupun kadar perubahan laju. Apa beza graf yang jarak masa dengan laju masa? Beza dia luas di bawah graf. So luas ni adalah jarak. So ada dua je pelajar belajar graf. So ni sedikit introduction. So kita terus pergi kepada praktis komprehensif. Praktis komprehensif ni mudah saja sebab pelajar dah belajar daripada awal. So yang ni kita recall balik. First kali dapat soalan, kita tengok terus graf jarak melawan masa. So kecerunan dekat sini menunjukkan laju. Mudah je. Apa dia laju? Kadar perubahan jarak. Lepas tu sekarang ni dia jarak dia kilometer per minit. Biasanya kilometer per jam. Ataupun biasa dia tulis jam negatif 1 lah. So sekarang ni dia bagi masa minit. So minit ni depend pada soalan. Kalau dia nak jawapan dia kilometer per jam, so yang ni kena tukar kepada jam lah. Kalau dia tak bagi kehendak soalan tu, dia tak nak unit tu, so kilometer per minit pun boleh. So kita tengok soalan yang pertama.
Okey, graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah bas ekspres dalam masa 14 minit. So dalam masa 14 minit, so hitung. Okey, tempoh masa bas tersebut berada dalam keadaan pegun. Apa maksud pegun? Bas tu berhenti. Berapa tempoh masa berhenti ni? Ni pegun dekat sini. So dia nak tempoh masa So untuk soalan A, 10 minit tolak dengan 6 minit. Tolak dengan 4 minit. Okey. So jawapan dia 6 minit. Mudah je settle soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua, kadar perubahan. Kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak kita tahu tadi laju terhadap masa untuk 4 minit yang terakhir. So ni 4 minit yang terakhir ni, cikgu buat warna hijau ni. Ni 4 minit yang terakhir. Okey, 4 minit yang terakhir. So kena carilah kecerunan dia. So jawapan dia nak kilometer per jam. Ni kilometer okey dah, per jam. So 14 minit ni tukar kepada jam dululah. Okey, cikgu ambil kalkulator. Okey, kita tukar unit dulu. 14 minit bahagi dengan 60. So kita dapat 0.233. Kat sini 0.233 Okey, so dekat sini 10 dibahagi dengan 60. So kita dapat 0.167 So kat sini 0.167. Kita tukar dah kan kepada jam kan. So dia nak kadar perubahan jarak lah, kecerunan lah. Kecerunan kat sini dengan kat sini. So kecerunan yang pertama ni koordinat dia 0.233 dengan 10. Okey, yang kat sini 0.167 dengan 6 lah. So 6. So kita labelkan dulu siap-siap. X1 Y1 X2 Y2. So kita selesaikan. Okey, untuk B kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Masuk saja nilai dia. So Y2 dia 6 tolak dengan 10. Okey, bahagi dengan X2 dia 0.167 tolak dengan 0.233. So pelajar boleh tekan kalkulator. So atas tu 6 tolak 10 negatif 4. So kita tulis terus negatif 4 bahagi dengan 0.167 tolak dengan 0.233. So kita tutup. So kita akan dapat jawapan dia 60 lah, 60.1. So dekat sini 60.1 kilometer per jam. So settle. Untuk soalan B settle Okey, untuk soalan C laju purata. Okey, bila sahaja jumpa perkataan purata bila sahaja jumpa perkataan purata, so mesti ada jumlah lah. So laju kita tahu laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, sekarang ni dia nak laju purata. So C cikgu tulis kat sini lah. Okey, laju purata sama dengan jumlah jarak. Dia mesti ada perkataan jumlah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, so sekarang ni jumlah jarak dia kita tahu daripada sini ke sini 10. Okey, bahagi dengan masa. Dia nak kilometer per jam. So kita tukar siap-siap 0.233. So tekan kalkulator. Okey.
10 bahagi dengan 10 bahagi 0.233. So pelajar akan dapat 42.92. 42.92 unit dia kilometer per jam. So settle untuk soalan yang pertama. Mudah je kan? Okey, nampak sahaja graf kita boleh settlekan lah. Okey, so settle soalan pertama. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Kan contoh latihan yang kedua. Okey, yang kedua kita study dulu graf Study dulu graf. So jarak melawan masa. So kecerunan ni menunjukkan laju lah. So kecerunan dekat sini ni kecerunan dia. Okey, kecerunan adalah laju. So kecerunan mudah nak cari Okey, so settle yang pertama. Maklumat yang kedua, dia bagi kilometer per jam. So mudah, tak perlu tukar kepada kalau dia bagi kilometer per minit, tukar pada jam So kita tengok soalan dia. Sebuah kereta dan sebuah bas persiaran bergerak sejauh 150 km dalam masa 3 jam. So masa 3 jam. Okey, graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan kedua-dua kereta dan bas persiaran tersebut. Okey, hitung soalan yang pertama. Dia tanya kadar perubahan jarak. Okey, kadar perubahan jarak ni adalah laju lah. Okey, terhadap masa kereta dalam kilometer per jam untuk 42 minit yang pertama. So kita tengok, kalau kereta dia warna hijau kat sini so dia nak untuk kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dalam kilometer per jam untuk 42 minit yang pertama Okey, cikgu ulang kadar perubahan jarak masa kereta dalam kilometer per jam untuk 42 minit yang pertama. So kadar perubahan jarak ni kecerunan 42 minit. Okey, 42 minit ni kita dapat daripada mana? Daripada 0.7 jam. Okey, maksudnya 42 minit. Sekejap kita confirmkan. So 42 bahagi dengan 60. So 0.7. Okey, so sekarang ni kena carilah kecerunan dekat sini. So koordinat dekat sini 0, 0. Koordinat dekat sini 0.7 dengan 70. So labelkan seperti biasa. X1, Y1, X2, Y2. So pelajar settlekan lah. Hijau So A, kadar perubahan jarak, maksudnya laju lah. Laju sama dengan kecerunan dia lah. Okey, Y2 tolak Y1. So Y2 M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So Y2 dia 70 tolak dengan 0 bahagi dengan 0.7 tolak dengan 0. So tekan kalkulator je dapat laju dia So 70 bahagi dengan 0.7. So pelajar akan dapat 100. Maksudnya 100 km per jam lah. 100 unit dia kilometer per jam. Kilometer per jam. So settle untuk soalan A. Okey, untuk cari nilai T. So macam mana kita nak cari nilai T? Okey, untuk kita cari nilai T kita nak cari nilai T. So sekarang ni kita dah ada laju kereta. So laju kereta sampai kilometer 70. So dia berehat, lepas tu dia jalan. So kita tak boleh nak pakai yang kereta. So kita ambil yang bas. Sebab bas ni dia straight je laju straight laju. So kita boleh carilah dekat sini nilai T. So sekarang ni kita cari laju bas dulu So laju bas, laju sama dengan
Jarak dia 150 bahagi dengan masa dia 3 jam. So dapat 50 km per jam. So sekarang ni kita nak cari dekat sini. So kita cari dia jarak daripada 150 hingga 70. So 150 hingga 70 jadi 80 lah. So laju dah ada 50 sama dengan jarak dia sini ke sini. Ni yang cikgu conteng ni, jarak dia 80 bahagi dengan masa lah. So T buat naik atas 80 bahagi dengan 50. So T dia kita dapat berapa? 80 bahagi 50. So dapat 1.6 jam. So settle. Untuk yang kedua settle So untuk soalan ni, soalan B, soalan C, kadar perubahan jarak. Maksudnya laju jugalah ni. Kadar perubahan jarak ni adalah laju ataupun kecerunan lah terhadap masa kereta dalam kilometer per jam untuk gerakan 80 km terakhir. Maksudnya dia nak kat sini lah. Kalau cikgu pakai yang hijau, dia nak kat sini So kena tahulah kita nak cari koordinat kat situ. Okey, so koordinat kat sini 350. So koordinat kat sini kita dah ada tadi 1.6 dengan 70. So label macam biasalah. X1, Y1, X2, Y2. Nak cari kecerunan C. Okey, kecerunan ataupun laju Laju sama dengan Y2 150 tolak dengan 70 bahagi dengan 3 tolak dengan 1.6. So kita tekan kalkulator macam biasa, 150 tolak 70. Okey, automatik kita tahu 80 lah. So settle 80 bahagi dengan kita buat kurungan 3 tolak 1.6. So pelajar akan dapat jawapan dia, laju dia 57.14. So 57.114. So settle. Untuk soalan yang kedua Okey, kita pergi soalan yang ketiga lah. Soalan yang ketiga soalan yang terakhir sebab masa dah 17 minit. Okey, soalan yang terakhir untuk hari ini, graf laju masa. Tadi jarak masa, ni laju masa. So kecerunan ni menunjukkan kecerunan, ataupun pelajar boleh tulislah kecerunan menunjukkan pecutan lah, pecutan. Ataupun pecutan ni kadar perubahan laju kadar perubahan laju. Maaf, kadar perubahan laju. Okey, lepas tu luas graf ni kecerunan. Nombor 1 point dia kecerunan. Nombor 2 luas graf. Graf ni adalah jarak. So settle. So sekarang ni dia bagi laju meter saat negatif 1 bahagi dengan saat. So mudahlah. Okey, graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah motosikal. Hitungkan. So motor warna hijau, kereta warna purple. Tempoh masa motosikal bergerak dengan laju seragam. So dia laju seragam dekat mana? So laju seragam kat sini So dia nak tempoh masa. So tempoh masa senanglah. A sama dengan 10 tolak dengan 2. So 8 saat. So settle Okey, B nilai T. Okey, jika jarak yang dilalui oleh kereta dan motosikal adalah sama untuk tempoh T saat. So jarak dua-dua ni sama. Okey, jadi berapa nilai T? Okey, boleh cari tak pelajar?
Okey, nilai T jika jarak yang dilalui kereta dan motosikal adalah sama untuk tempoh T saat. So pelajar tahu kalau graf laju masa luas di bawah graf menunjukkan jarak lah. Okey, lagi sekali cikgu ulang. Luas di bawah graf menunjukkan menunjukkan jarak lah, menunjukkan jarak. So sekarang ni kita tahu kita tengok kereta dulu lah. Kereta sekarang ni dia kata jarak dia sama. Okey, maksudnya kereta sama dengan motosikal. So untuk kereta yang ni lah, ni luas segitiga. So luas segitiga 1/2 darab tapak dia darab dengan T darab dengan tinggi dia 10 lah. Darab dengan 10 So kat sini kita settlekan T darab 10 10T bahagi dengan 2. So 5T. So settle. Okey, untuk motosikal. So cikgu clear dulu motosikal. So luas di bawah graf. So luas yang pertama ni dulu. Luas segitiga ni dulu. So 1/2 darab tapak darab tinggi. 1/2 darab tapak 2 darab tinggi 4. So 48 bahagi 2. So dapat 4. So dekat sini 4. So luas segi 4 yang kedua. Kat sini 8 kali 4 30. Kat sini kita dapat 4. Kat sini kita dapat 8 kali 4 32. So 36 lah. Okey, lepas tu kita kena cari trapezium ni lah. Trapezium yang terakhir ni. So tambah dengan 1/2. Okey, sama tinggi 4 darab dengan 10. 4 tambah dengan 10. So didarab dengan tinggi dia T tolak 10. T tolak 10 ni trapezium ni basic lah. So 4 tambah 32. So 36. Okey, kita tambah dengan, so kita settlekan yang ni dulu. 4 tambah 10 14. 14 darab dengan T. So 14T. So 1/2. Kat sini 14T. So 14 darab 10 tolak dengan 140. So kita kecilkan bahagi dengan 2 lah. Okey, bahagi dengan 2. So dapat 7. Kat sini dapat 70. So sekarang ni yang tinggal yang tinggal 36 tambah dengan 7T tolak dengan 70. So 7T bawa pergi sebelah lah, senang. So 5T, cikgu bawa sikit So 5T tolak dengan 7T sama dengan 36 tolak dengan 70. So 36 tolak dengan 70. So kita dapat negatif 34. Kat sini negatif 34. Kat sini negatif 2T. So negatif-negatif kita buang lah. So T sama dengan 34 bahagi dengan 2. So pelajar akan dapat 17. Okey, ni untuk soalan B lah, soalan B. So settle settle. 3 soalan lah, 3 soalan sebab soalan dia panjang-panjang So next class kita akan sambung 3 lagi soalan lah. 3 lagi soalan. Ni soalan-soalan mudah je lah. Okey, itu saja daripada cikgu. Okey, sebarang komen boleh komen dekat bawah tu lah. Komen dekat bawah, boleh like dan boleh subscribe channel cikgu Okey, itu saja daripada cikgu untuk graf gerakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.